Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan pengacara pada malam ini Bilal Baihaqi, Tuan Imam Al-Fadhil Ustaz Fawaz, sahabat-sahabat saya yang mengenali saya, yang baru pun mengenali saya, tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini malam yang ketiga saya berada di Kemaman ni. Kebanyakannya di Kertih. Kita berikan kuliah subuh, kita berikan kuliah duha, kuliah maghrib, Masjid Tunku Mizan, Masjid Lama Kampung Baru, kemudian tu Ibu Pejabat Polis Daerah Kemaman, dan besok pagi kita ada kuliah duha di Masjid Lama Kampung Baru, dan malam ini kita berada di Masjid Geliga insya-Allah. Kita harap dengan sedikit sentuhan-sentuhan yang diberi, bukan saja memberi faedah kepada diri saya yang menyampaikannya, tapi yang lebih baik lagi ialah faedah kepada tuan-tuan untuk dijadikan panduan dalam hidup ini, kalau mana yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh saya dan juga penceramah-penceramah yang lain yang sering datang ke masjid tuan-tuan ini insya-Allah. Saya bacakan tadi dua potong, satu potong ayat Quran, satu hadis yang banyak menyentuh, basicnya menyentuh tentang keluarga, menyentuh tentang pendidikan anak-anak, menyentuh tentang bagaimana kita ibu bapa seharusnya memainkan peranan mendidik, melahirkan, mendidik, membentuk anak-anak supaya anak-anak menjadi anak yang soleh, anak yang soleh. Sebelum itu saya nak bagi sikit pengalaman saya selama 45 tahun berdakwah ini. 45 tahun dah. Melihat keadaan hampir setiap malam saya menjelajah masjid ke masjid seluruh Semenanjung, termasuk Sabah Sarawak, termasuk Brunei, Singapura, Indonesia. Saudara-saudara, saya dapat saksikan beberapa perkara yang sebahagian daripada perkara itu sangat-sangat membimbangkan saya, dan kadang-kadang menyedihkan saya bila melihat perkara itu berlaku di hadapan mata saya. Saudara-saudara, ada satu masa ketika hampir 2 tahun yang lalu saya keluar berdakwah selama 4 bulan bersama dengan seorang yang sangat terkenal, yang Allah sayang dia. Allah panggil dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kira-kira sebulan setengah yang lalu atau 2 bulan yang lalu, iaitu Tan Sri Pahmin Rejab berdakwah bersama saya. Kita pergi ke Thailand bersama-sama 40 hari. Kita keluar tuan-tuan ke Bangladesh dan sebagainya.
pada masa-masa dan jarak-jarak yang telah ditetapkan. Kita pergi tuan-tuan dan puan, insya-Allah ke rata-rata tempat di Malaysia ni 4 hari, 10 hari, 3 hari, 10 hari dan sebagainya. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan, 4 bulan kita pergi di satu tempat. Agaknya saya tak perlu namakan tempat itu. Saya oleh kerana orang yang biasa bersyarah, dikenali sebagai orang yang berceramah, saya diizinkan dalam masa 4 bulan itu memberi ceramah kepada 36 surau dan 3 masjid. 36 surau dan 3 masjid. Kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha dan sebagainya dalam masa 4 bulan waktu saya keluar berdakwah. 12 orang keluar berdakwah bersama Tan Sri Fahmin Rajab yang meninggal dunia dalam kapal terbang dalam penerbangannya daripada Kuala Lumpur ke Heathrow Airport di London, tapi meninggal sebelum sampai kapal terbang mendarat di London. Saudara-saudara, saya nak bagi tahu tuan-tuan, Tan Sri Fahmin ini ada semua sekali. Kekayaan pun ada, pangkat pun ada, kedudukan pun ada. Semua ada. Kalau kereta dibariskan di rumah dia, tak ada kereta Proton ni yang kecil-kecil macam kita. Tak ada Myvi macam kita, tak ada Pro 2, tak ada. Keretanya Rolls Royce. Rolls Royce ni hanya diuntukkan untuk raja-raja, sultan-sultan. Dia ada Rolls Royce, plate ni nombor 1. Semua kereta dia nombor 1. Dia ada Porsche, dia ada Lamborghini, dia ada Maserati. Kata sebut saja kereta-kereta mewah ni berbaris di hadapan rumah dia. Dan pangkatnya besar. Masa dalam kerajaan dia ketua setiausaha kementerian, ketua pengarah JPJ, dan akhirnya dia menjawab jawatan pengurusi syarikat penerbangan nombor 2 yang besar dalam dunia, namanya AirAsia, pengurusi AirAsia. Meninggal tuan-tuan dan puan dalam 2 bulan, sebulan setengah yang lalu, dalam perjalanannya, dalam penerbangannya dari Kuala Lumpur ke London. Sebelum dia meninggal, dia sempat lagi menunaikan haji kali yang keberapa pun saya tak tahu. Sempat dia ke Bangladesh tuan-tuan sebelum itu untuk melihat macam mana Islam dapat dijalankan di kampung-kampung, di kawasan-kawasan pedalaman di Bangladesh. Dan dia berjanji, dia dibalik daripada London nanti, dia kata dia akan bangunkan masjid yang tak siap, masjid besar, antara masjid yang besar di kawasan itu. Dan dia nak bangunkan madrasah juga yang sudah dibuat bertahun-tahun tak siap. Tan Sri Fahmin berjanji akan menyiapkannya bila dia balik daripada London. Sebelum tu dia berdakwah. Dalam 3 minggu sebelum dia pergi London, sebelum dia menunaikan haji, dia berdakwah ke Jepun. Di Jepun sana dia pergi berdakwah dengan orang Jepun dan sebagainya. Dengan kedudukan yang begitu hebat tuan-tuan dan puan, keadaannya yang tuan-tuan bukan macam kita, bukan status macam kita. Cara hidupnya bukan macam kita, rumahnya bukan macam kita. Rumah ada 4 biji rumah seperti istana rumah dia. Sebagainya lebih besar daripada istana hinggap. Di mana-mana sultan-sultan punya istana hinggap. Tapi saudara-saudara, bila Allah sudah buka hati insan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kita sampaikan, Allah berikan hidayah, kita usahakan hidayah. Allah mempunyai kuasa mutlak untuk memberikan hidayah. Maka gugurlah hidayah dalam diri kita, dalam dirinya, dalam diri tuan-tuan dan puan-puan yang datang ke masjid ini. Alhamdulillah, dengan hidayah itu kita dapat memulakan satu kehidupan baru dalam kehidupan kita. Apa yang saya nak sebut tuan-tuan, bukan cerita itu sebenarnya. Saya nak sebut 4 bulan kita berdakwah, 40 hari kita keluar dan sebagainya, menjajah surau-surau demi surau, masjid demi masjid. Ambil contoh yang 4 bulan tadi, 36 surau saya pergi, 3 masjid. 3 masjid utama di kawasan itu tuan-tuan. Saya diberikan tugas untuk memberikan ucapan atau ceramah perdana. Masjid 1 ceramah perdana, masjid 2 ceramah perdana, masjid 3 ceramah perdana. Diberikan penghormatan kepada saya untuk menyampaikan ceramah perdana. Dan surau-surau itu pun menjemput saya kebanyakannya untuk memberikan ceramah perdana. Bukan ceramah biasa, ceramah perdana. Tapi yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan, hampir semua tempat yang saya pergi, ada satu perkara yang saya nak cerita dengan tuan-tuan. Tuan-tuan pun tahu, tapi mungkin tuan-tuan tak pernah zahirkan perkara ini. Ada satu perkara yang depan saya berlaku, tapi tuan-tuan rasa macam tak sedar, kerana perlakuan itu berlaku hari-hari dalam kehidupan kita. Apa dia?
Dalam majlis-majlis itu tak kelihatan anak umur 13 tahun sampai 20 tahun. 4 bulan saya berdakwah tuan-tuan bersama Tan Sri Fahmin dan 12 orang yang lain. Tiap-tiap program kuliah maghrib, kuliah duha, kuliah subuh, tak pernah lihat manusia berumur 13 tahun sampai 20 tahun. Supa jugalah malam ni. Tunjuk saya mana manusia yang 13 tahun sampai 20 tahun. Tunjuk saja. 13 tahun sampai 20 tahun. Mana dia? Artinya pemuda-pemudanya. Artinya anak-anak mudanya. Bukan saja negeri-negeri dia, di mana-mana saya pergi. Minggu depan saya pergi ke Al-Usta 4 hari. Tuan-tuan, lepas tu saya akan pergi saya akan pergi ke Felda. Felda, Jengke, Maran dan Jengke. Lepas tu saya pergi balik ke Al-Usta, balik ke Kulim ke Al-Usta. Selepas minggu depan, minggu depan. Lepas tu saya pergi ke Temerloh pula. 3 hari ke Temerloh dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, apa yang saya risau ialah macam mana pada malam ini? Mana anak-anak 13 tahun sampai 20 tahun? Mana dia? Tak mungkin di Geliga ni tak ada anak-anak 13 tahun sampai 20 tahun. Tak mungkin. Melihat tuan-tuan dan puan-puan ni, kalau tidak ada anak cucu-cucu kita, mana dia? Kalau mereka tidak datang malam ni, minggu lepas mereka tidak ada. Bulan lepas mereka tidak ada. Tahun lepas mereka tidak ada. Membesarlah mereka daripada umur 13 tahun, 13 tahun sampai 20 tahun, 25 tahun. Sampai dia kahwin, dia tidak ada ilmu agama. Minta maaf, dia tak ada ilmu agama. Sebagian daripada tuan-tuan, ambil wuduk pun tak mampu. Tak boleh ambil wuduk. Tak percaya tuan-tuan, besok hari Jumaat, lagi 2 hari, 3 hari hari Jumaat, besok hari Khamis, Jumaat lagi 2 hari. Tuan-tuan, datang awal sikit ke masjid ni, pergi tempat ambil wuduk. Kan ada tempat ambil wuduk. Bawa imam ini, bawa Bilal. Tuan-tuan, yang memang conversant, memang yang faham cara ambil wuduk yang sah. Cara ambil duduk yang dikatakan ambil duduk yang betul-betul cara Nabi Muhammad SAW. Cara itulah menjadikan wuduk kita sah dan sembahyang kita menjadi sah. Saya yakin sebahagian besar daripadanya tak sah wuduknya. Ambil contoh. Muka tuan-tuan, muka. Kebanyakan kita tuan-tuan buka air paip, ambil air, gini-gini aja. Gini-gini saja. Tepuk-tepuk saja. Kalau misalnya air itu tak pergi sampai sini, ni. Tak pergi sampai sini. Ini namanya anggota wuduk. Kalau ada janggut, digosok-gosok dan menentukan setiap butir daripada air itu pergi kepada anggota wuduk. Berapa orang yang ambil wuduk macam ni? Berapa orang? Kalau tak sah wuduk, tak sah salat. Kalau 20 tahun tak sah wuduk, 20 tahun tak sah salat. Satu lagi tuan-tuan, kaki, basuh kaki. Biasanya kita berdiri. Dah kita ambil basuh tangan semuanya, nak basuh kaki kita berdiri. Biasanya kita berdiri. Kita berdiri buka air, kaki kita layangkan begini saja. Kita layangkan begini. Saya selalu sebut ni. Kita layangkan kaki kita. Ada jari kaki manusia yang macam ini. Macam ni. Ini mudah, air boleh masuk di antara jari-jari kaki. Ada manusia yang kakinya begini. Ini pun boleh lagi, air boleh masuk. Tapi ada manusia yang kakinya rapat-rapat, termasuk saya, jarinya rapat-rapat. Sehingga dikatakan ada satu penyakit namanya athlete foot. Athlete foot tu penyakit yang putih-putih tu, yang gatal tu. Di antara jari itu. Sebab oksigen tak masuk, udara tak masuk, menyebabkan dia lembab. Bila dia lembab, dia ada fungus. Dia ada fungus dekat situ. Dia ada kuman dekat situ. Itu yang gatal. Saudara, kalau begitulah kita punya kaki. Bila kita basuh kaki, kena buka satu-satu jari kaki. Buka supaya air masuk di celah-celah jari kaki kita. Kalau air tak masuk di celah-celah kaki, tak sah wuduk kita. Macam mana? Orang tua pun saya tengok, saya dah perhatikan orang tua pun ambil wuduk tidak mengikut cara yang dicarakan yang sebenarnya. Ambil wuduk tidak ikut rukun yang dirukunkan. Ambil wuduk tidak ikut syarat sah yang disyarat sahkan untuk menjadikan rukun dan menuju wuduk kita sah. Saudara-saudara, dan saya nak sebut anak-anak kita.
Anak-anak kita, saya setiap minggu baca khutbah. Setiap minggu baca khutbah. Setiap minggu. Saya bagi tazkirah, saya baca khutbah dan mengimamkan solat di mana-mana pun. Sama ada di Al-Usta, sama ada di Pulau Pinang, sama ada di Perak, sama ada di Selangor. Tuan-tuan, daripada atas tu pandang ke bawah, agaknya Imam Fawaz pun pernah melihat. Kita mula saja tuan-tuan, mula saja pandang ke bawah. Saudara-saudara, ada orang dengan telefonnya scroll. Dia tak pandang kita pun. Yang dipandangnya ialah telefonnya, scrolling. Inilah di antaranya. Dan saya nak kaitkan dengan anak-anak muda kita ni. Malam ni saya nak mengaitkan dengan anak tuan-tuan dengan anak saya. Yang pertama, di mana-mana saya pergi, saya kata tadi 4 bulan tuan-tuan, 4 bulan 120 hari saya berdakwah, keluar berdakwah. 4 bulan 120 hari 120 hari tak pernah tinggal sembahyang berjamaah di masjid. Tak pernah tinggal. 120 hari kita beriktikaf di masjid. Bayang tuan-tuan ni, ada masjid yang tidak benarkan kita beriktikaf di dalam masjid. Akhirnya Tan Sri Pahmin, saya dan kawan-kawan tidur di kaki 5 tuan-tuan. 6 malam tidur di kaki 5. Nyamuk agas cukup banyak, kita tidur di kaki 5. Tuan-tuan cuba bayangkan. Orang yang ni Tan Sri Pahmin yang saya sebutkan tadi tuan-tuan, tidur di kaki 5. 120 hari tak pernah tinggal tahajud. Tan Sri Pahmin akan bangun dalam pukul 3.30. Pakai lampu tuan-tuan, lampu macam orang potong getah tu, pakai lampu macam orang tergetah tu. Bertahajud 3.30 dia tahajud. Quran dia baca. Kita 3.30 di mana tuan-tuan? 4.30 di mana? 5.30 di mana? Tapi Tan Sri Pahmin semua 120 pagi, 120 dini hari, dia dengan Al-Qurannya, dia dengan tahajudnya. Apa lagi? 120 hari tuan-tuan dan puan, 120 hari kita beriktikaf di masjid. Pahala iktikaf 1 malam beriktikaf, Allah berikan kita pahalanya tuan-tuan sebanyak 3 parit. 3 parit dipenuhkan dengan pahala. Berapa jauh satu parit? Berapa besar satu parit? Tiap-tiap satu parit besarnya antara bumi dengan langit. Pahala iktikaf. Pernahkah tuan-tuan iktikaf? Kami tuan-tuan dalam pasukan kami, bila kami keluar tu, salah satu daripada yang kami buat selepas kami keluar, setiap Ramadan, hujung setiap Ramadan, 10 malam yang terakhir, kami akan beriktikaf di masjid, tidak tidur di rumah. Tan Sri Pahmin dengan kami beriktikaf. Yang baru pun kami beriktikaf 3 masjid. Satu masjid 3 hari, 3 hari, satu masjid 4 hari. Saudara-saudara, saya nak tanya saudara-saudara, berapa orang yang iktikaf? Berapa orang yang satu hari tuan-tuan sebenarnya pencen tuan-tuan, tak ada buat apa pun? Berapa orang satu hari 5 kali datang menunaikan sembahyang di masjid? Berapa orang tuan-tuan, bila kita tuan-tuan keluar 4 bulan kita keluar 120 hari. 120 hari, hari-hari ada halaqah Al-Quran, hari-hari baca Al-Quran, hari-hari. Tuan-tuan baca Al-Quran semalam, tuan-tuan baca Al-Quran minggu lepas, tuan-tuan baca Al-Quran tahun lepas. Anak kita baca Quran di rumah, anak perempuan kita baca Quran di rumah, anak laki-laki kita baca Quran di rumah, isteri kita baca Quran di rumah. Saudara, minta maaf saya sebut, ini adalah amalan-amalan khusus sebagai seorang muslim. Amalan-amalan khusus yang very minimum, the barest minimum, yang paling minimal. Kalau anak-anak kita tuan-tuan tak pernah tengok mak dan ayahnya pegang Al-Quran, macam mana dia nak pegang Al-Quran? Kita punya imam, Ustaz Fawaz, hafaz Al-Quran. Nanti saya nak tanya imam, tapi imam yang saya tanya tuan-tuan, puluhan imam. Sejak saya bersyarah ni 4 tahun setengah ni, 45 tahun saya bersyarah ni, ratus imam saya dah tanya. Berapa orang imam yang mengimamkan solat di mana-mana masjid pun, imam-imam itu didatangi oleh makmum, ditangani oleh anak-anak qaryah, minta tasmi' bacaan Fatihah saja. Tasmi' maknanya semakkan bacaan Fatihah dari makhrajnya, dari tajwidnya, dari fasahahnya.
Berapa orang buat? Saya nak tanya imam. Nantilah saya nak tanya imam. Berapa orang? Berapa orang yang subuh tu tak subuh kita tak ada buat apa pun. Setelah habis imam baca doa dan sebagainya, tuan-tuan, berapa orang cakap dengan imam, imam boleh tak bagi saya 10 minit? Minta mak 10 minit. Kita pergi di hujung sana. Saya ada isteri, saya dengan isteri nak minta ditasmihkan Fatihah. Fatihah saja. Berapa orang buat? Setengah tuan-tuan dan puan, tuan-tuan baca Fatihah, dengar bapa kita baca, dengan mak kita baca, dengan kawan-kawan kita baca, tak pernah tengok teks, tak pernah tengok matan, tak pernah tengok teks, tuan-tuan dan puan. Jadi kita baca, dengar dengan telinga, tapi tak tengok huruf apa yang tercatat dalam Al-Quran. Maka kita pun bacalah Alhamdulillahirabbil alamin. Tak betul, tuan-tuan. Tak betul. Bukan ha ini, ha macam imam tadi baca. Bukan alamin, ain. Berapa orang baca? Kebanyakan tuan-tuan, kadang-kadang imam-imam tak mahu, imam-imam pun baca Alhamdulillahirabbil alamin. Tak betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Kok nak betul lah? Itu pun tak berapa betul lagi. Ha. Seorang kawan saya tak pernah tak sebut nama lah, Ustazah. Ustazah ni ada master's degree dalam Al-Quran daripada Azhar. Master's degree ijazah sarjana master degree Al-Quran daripada Mesir, daripada Kairah, Mesir, daripada Universiti Al-Azhar. Dia buka Akademi Al-Quran di Kelang. Buka Akademi Al-Quran bukan untuk budak-budak, Akademi Al-Quran untuk orang dewasa, men for adults, dewasa laki-laki dan perempuan. Apa dia kata? Sejak saya buka ni dalam 5 tahun yang lalu, yang datang orang umur 50, 60, 70, ada di antara mereka tak kenal huruf langsung Al-Quran. Macam mana? Ada di antara mereka dah umur 65 tahun, dalam hidup mereka tak pernah khatam membaca Al-Quran, daripada Alhamdulillah suratul Baqarah sampailah surah yang terakhir 114 surah An-Nas. Tak pernah khatam. Macam mana, tuan-tuan? Kalau isteri tak pernah khatam, suami tak pernah khatam, mak tak pernah khatam, ayah tak pernah khatam, macam mana anak kita? Macam mana anak kita? Saudara kena terima kenyataan ini, dan kita kena baiki kalau misalnya ini berlaku pada diri kita. Kalau misalnya Fatihah pun tak boleh disebut, dan kita tak pernah membacakan di depan orang. Misalnya Ustaz Fawaz ni baca di depan dia, minta dia komen bacaan kita, makhrajnya, huruf-huruf yang disebut tu mesti betul, sebutannya mesti betul, cara menyebutnya mesti betul, makhraj, tuan-tuan. Sebab itu Al-Quran tidak boleh kita belajar Al-Quran ramai-ramai macam ni, tak boleh. Cara talaqi ramai-ramai macam ni tak boleh. Al-Quran mesti diajar secara musyafahah. Musyafahah one to one. One teacher, one student. One teacher, one student. One teacher, one student. Buka mulut. Tengok lidah. Lidah dibagi kepada 3 asasnya. Lidah depan, lidah tengah, lidah belakang. Tengok gusi. Tengok gigi tengah. Tengok gigi depan. Tengok gigi belakang. Langit-langit. Semuanya itu ada perkiraannya bila kita nak menyebut dengan betul makhraj. Saudara-saudara, saya bukan nak menakut-nakutkan kita, tapi tak boleh. Cara-cara sekali-sekali kita baca Yasin kat rumah, misalnya tahlil baca Yasin. Ramai-ramai mereka baca Yasin, ramai-ramai baca. Cuba seorang-seorang. Kalau Yasin, wal Quran, qaf dengan kaf tu biasa. Wal Quran, Kul huwallahu ahad. Kul. Bukan kul. Kul huwallahu ahad. Kalau ahad saja tak betul. Ahad qalqalah kubra namanya.
Saudara, saya bukan nak mengajar tajwid, tapi saya nak menyebutkan anak-anak kita ni berarti anak-anak kita ni nak tahu, anak-anak kita ni nak dengar daripada mak dan ayah, sebab anak-anak ni hidup dengan mak dan hidup dengan ayah. Anak-anak ini biasanya tuan-tuan ikut. Kalau ayah biasanya kat rumah tu suka, misalnya suka katalah makan roti canai, biasanya anak-anak pun suka makan roti canai. Kalau ayah suka tuan-tuan seminggu sekali atau sebulan sekali pergi ke satu kedai yang dia suka, anak-anak pun biasanya pergi kedai yang dia suka. Kalau mak dan ayah berkawan dengan seorang, misalnya berkawan dengan ustaz, anak kita pun berminat nak berkawan dengan anak ustaz. Biasa. Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan tak pernah berkawan dengan ustaz, tak pernah berkawan dengan orang alim, tak pernah berkawan dengan agamawan, tak pernah berkawan dengan imam, tak berkawan dengan Bilal, maka anak kita pun berkawan dengan orang-orang yang seperti kita juga. Saudara yang saya muliakan, balik kepada anak-anak kita. Saya risau. 45 tahun saya bersyarah, tak pernah nampak anak-anak duduk macam ni di barisan pertama mendengar ceramah. Saya tanya juga penceramah-penceramah yang lain. Saya tanya penceramah-penceramah selebriti. Saya kenal semua. Pun jawapannya sama saja. Yang datang mendengar ceramah mereka walaupun ramai, tapi nak cari 13 tahun sampai 20 tahun memang tak ada anak-anak kita. Akhirnya anak-anak tidak minat agama. Akhirnya anak-anak tidak minat agama. Tak percaya tuan-tuan, mari ajak anak kita pergi majlis ilmu. Besok kelas duha. Saya ada kelas duha besok di Masjid Lama Kampung Baru di Kertih. Memang jauh, tak payah jauh lah, yang dekat di sana lah. Jom pergi kelas duha. Dia tak bekerja. Anak perempuan pun ada, tidak bekerja. Tak ada, tak minat. Jom, kita punya pakcik, adik-beradik nombor 1 sakit di Temerloh, tak berapa jauh daripada sini, Temerloh aja. Jom kita pergi. Ajak anak perempuan, ajak anak lelaki 13 sampai 20 tahun. Tak ada, muka masam. Kalau dia pergi pun tuan-tuan dengan muka masam, merempan namanya, merempan. Duduk di kereta, di tempat duduk belakang. Dia main telefon itu, dia main telefon. Tak bercakap sepatah pun dengan mak dan ayah. Yang nak pergi menziarah Pak Long yang sakit, tenat di Temerloh di sana. Sampai tuan-tuan dan puan tengok anak kita dan anak kita yang tak tahu adab, dia pakai jeans, dia pakai t-shirt. Perempuan pun pakai jeans. Macam mana tuan-tuan? Adab pun tak tahu, akhlak tak ada. Saya pernah tuan-tuan dan puan ni, minta maaf sembahyang jenazah, ramailah. Dan tengok anaknya datang ke depan. Baguslah, bagus anak mengimamkan sembahyang untuk ayah yang pergi atau mak yang pergi. Bagus. Tapi saya rasa akhlak tak sedap. Saya buat dia di belakang, betul-betul di belakang dia. Dia pakai jeans. Pakai jeans, pakai t-shirt. T-shirt dia pendek. Bila dia rukuk, t-shirt dia mengikut dia rukuk, maka antara seluar dengan t-shirt itu ada ruang. Ruang yang menampakkan tubuhnya. Tubuh itu aurat. Tak sah sembahyang. Macam mana tuan-tuan? Anak nak jadi imam, bapak mati, suasana kematian, suasana sedih, suasana sugul, suasana berkabung. Anak yang nak jadi imam boleh pakai jeans, pakai t-shirt. Tak tahu fikir kan? Itulah anak kita. Baguslah niat nak jadi imam, bagus. Kekuatan nak jadi imam, bagus. Saya alu-alukan. Tapi akhlak. Islam ini tegak kepada 3 pokok. 3 akar atau 3 tiang. Tiang yang pertama ialah akidah. Tiang yang kedua ialah syariah. Tiang yang ketiga ialah akhlak. Macam mana? Bila tuan-tuan ajar anak kita akidah, bila tuan-tuan bawa anak-anak kita ke majlis ilmu tentang akidah, bila tuan-tuan bawa anak-anak kita yang ada 6 orang di rumah itu berjumpa ustaz yang boleh mengajar akidah, bila tuan-tuan panggil ke rumah tuan-tuan, jamu sikit mihun, panggil ustazah, cerita tentang akidah. Apa dia akidah? Asasnya bercerita mengenai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai bercerita, kalau 3-4 kali tuan-tuan,
ada satu bab namanya perkara-perkara yang membatalkan syahadah. Perkara-perkara yang membatalkan syahadah. Tak sembahyang membatalkan syahadah. Tak datang masjid setengah-setengah ulama mengatakan membatalkan syahadah. Tak sambut azan bila diazankan membatalkan syahadah. Ragu-ragu dengan Nabi Muhammad membatalkan syahadah. Mengatakan ya, kalau doktor tu tak ada lah, kalau doktor tu tak rawat aku kena stroke, doktor tu tak ada, aku tak ada, doktor tu tak ada, aku dah lama mati dah. Saudara, itu batal syahadah. Maknanya doktor itu yang menentukan mati, yang menentukan hidup, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita kata ubat, aku makan ubat ni lah, man aku makan ubat inilah. Kalau tak ada ubat ini, aku tak tahulah macam mana aku ubat ni. Aku bersandar pada ubat ini, aku hidup dengan ubat ini. Batal syahadah. Itu yang dikatakan oleh ulama-ulama dan bacaan-bacaan yang saya baca. Bayang tuan-tuan, kita tak tahu. Tapi saya nak beritahu di depan Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh kata aku tak tahu. Anak tuan-tuan dan tuan-tuan kena jawab 6 soalan kubur. Mesti jawab 6 soalan kubur. Soalan yang pertama, Marrabuka, siapa Tuhan kamu? Macam mana nak jawab? Tuan-tuan bagi tahu saya macam mana nak jawab. Kalau tak pernah hadir kelas-kelas mengenai akidah, tak pernah hadir kelas-kelas mengenai syariah, tak pernah hadir kelas-kelas mengenai akhlak, tak pernah datang ke masjid geliga, tak pernah datang ke surau-surau, tak pernah. Macam mana nak jawab Marrabuka, siapa Tuhan kamu? Serius. Macam mana anak kita nak jawab Marrabuka? Apa dia nak jawab bila ditanyakan siapa Tuhan kamu? Macam mana nak jawab? Saudara, soalan yang kedua, waman nabiyuka, siapa nabi kamu? Tuan-tuan tak percaya cakap saya, balik ni anak kita tak tidur lagi. Kita habis ni, dah habis semayang semua 9:30 kita balik. Anak tak tidur lagi. Ada 3 orang anak di rumah. Yang pertama, anak tu belum kahwin lagi, anak perempuan umur 29 tahun, belum kahwin lagi dia. Yang kedua, anak laki-laki berumur 26 tahun. Yang ketiga, anak laki-laki lagi berumur 20 tahun. Kat rumah kita. Cuba tuan-tuan balik nanti. Anak yang pertama perempuan tu nama Diana. Diana, cuba depan ayah ni, depan ayah ni, depan ayah ni. Ayah nak dengar sikit, ayah nak dengar. Kamu baca Fatihah, nak dengar. Ayah buat ustaz ni, seorang ustaz ni, nak dengar kamu baca Fatihah. Saudara, tak boleh membaca Fatihah dengan tepat yang bacaannya sekadar-kadar diterima oleh Allah, untuk membolehkan dia kalau dalam solat, untuk membolehkan solatnya diterima sah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Panggil anak kita yang kedua pula. Anak yang kedua yang laki-laki, tuan-tuan dan puan. Suruh apa dia? Cuba baca doa iftitah. Ayah dengan mama dengan ustaz ni nak dengar baca doa iftitah. Tak boleh baca. Yakin tuan-tuan, tak boleh baca. Boleh baca, tapi dari segi sebutan-sebutan ni, huruf-huruf, makhraj huruf, tak betul. Tuan-tuan nak tahu? Cuba tuan-tuan buat. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira. Bukan kasira, bukan sin, tha, kathira. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallah bukratan wa asila, sad, bukan wa asila. Itu yang boleh hafal, tapi tak betul sebut. Tapi ada yang tak boleh hafal dan tak boleh sebut langsung. Saya bagi contoh tuan-tuan, tak maaf dalam 4-5 bulan yang lepas, saya diminta memberikan kursus motivasi kepada guru-guru di satu sekolah, di satu negeri. Saya namakan sekolah dan negeri. Sekolah menengah, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, saya dijemput oleh pengetua untuk memberikan ceramah motivasi kepada guru-guru. Jadi tuan-tuan dan puan insya-Allah Tuan Bilal Baihaqi kata kita teruskan Apa pun tuan-tuan dan puan saya akan bersyarah ni sekitar sampai 8.45. Boleh sampai 8.45? Kan Boleh tuan-tuan sampai 8.45? Boleh? Okey. Saya pun bagi syarahan, dijemput oleh guru besar dan dijemput oleh pengurusi PIBG ke sekolah itu.
Yang saya tak akan namakan sekolah dan negerinya di mana. Pergilah saya bersyarah. 85 orang guru ada. 85 orang guru, laki-laki dan perempuan. Bilangan perempuannya 60%, laki-laki 40%. Perempuan lebih ramai daripada laki-laki kalau guru lah di sekolah. Sekolah menengah. Bagus guru-guru. Mana guru-guru ni mendengar ceramah saya dekat 2 jam, tuan-tuan. Mendengar. Mata mereka bulat menentang saya. Tangan mereka dengan pen, ambil nota. Itu guru. Guru ni memang. Tuan-tuan bagi ceramah kepada mereka 3 jam. Kalau kencing pun dia tahan kencing. Dia tak pergi keluar bilik air. Masuk, keluar. Dia tak ada. Ini disiplin guru. First class punya disiplin. Tuan-tuan dan puan, habis saya dijamu makan tengah hari. Sebelah kiri saya duduklah pengetua. Sekolah menengah pengetua, sekolah rendah guru besar di sekolah menengah. Kemudian tu guru penolong kanan, dan ketua PIBG, pengurusi PIBG. Apa guru besar tu bagi apa? Pengetua tu bagi tahu saya, doktor, dengan inisiatif daripada ustaz dan ustazah sekolah ini, pelajar-pelajar ini sudah diimtihan sudah dibuat ujian dari segi kebolehan mereka solat. Itu saja. Ujian boleh tak boleh mereka solat. Atas nama mereka boleh tak boleh solat, pelajar-pelajar tingkatan 1 sampai tingkatan 5 sekolah ini dibagi kepada 3 kategori, 3 kumpulan. Kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C. Kumpulan A yang dikira boleh melakukan sembahyang daripada takbiratul ihram sampai memberi salam, dikirakan boleh, walaupun masih banyak cacat celanya, masih boleh lah. Kumpulan B boleh, tapi boleh setakat 50% saja boleh. Doa iftitah tak boleh baca, tak apa, sunat tak apa, tapi tahiyat akhir mesti dibaca sebab itu rukun. Surah tak baca tak apa, tapi Fatihah itu rukun. Dia bolehlah baca Fatihah dengan cara dia, boleh diterima. Kumpulan C yang lebih ramai daripada kumpulan A, kumpulan B, yang tak boleh langsung, tak boleh. Doa iftitah pun tak boleh, tuan-tuan ni. Tasbih bila rukuk dan sujud pun tak boleh. Tuan-tuan nampak, masa i'tidal pun tak boleh, duduk di antara 2 sujud pun tak boleh, tahiyat akhir pun tak boleh. Memang tak boleh. Apa pengetua terkata, tuan-tuan? Utasan dia kata. Semua dengar. Guru penolong kanan dengan PIBG punya pengurusi di sebelah saya semua dengar. Guru apa ni pengetua kata, bukan saja mereka tak boleh solat. Dengar ni, tuan-tuan. Sebagainya mengucap pun tak boleh. Sebagainya mengucap pun tak boleh. Saudara, ada tak orang tu di Kertih, di Kemaman? Ada tak orang yang macam budak-budak macam ni kawasan religion ni? Ada tak budak ni di Kota Kuala Terengganu? Ada. Saudara, yang paling kita takut sekali, Kelantan, Terengganu ni dan Kedah, Perlis, kawasan Ketum, tuan-tuan. Budak-budak Ketum, anak muda Ketum. Di Kelantan tu dikatakan, tuan-tuan, kalau anak muda ni boleh dikatakan sampai 80 to 90% Ketum. Macam mana, tuan-tuan? Macam mana, tuan-tuan? Minta maaf, tuan-tuan. Macam mana, tuan-tuan? Inilah yang kita kena fikir. Budak Ketum tak datang masjid, budak Ketum tak datang surau, budak Ketum tak jumpa imam, budak Ketum tak jumpa Bilal. Budak Ketum akan khayal dengan ketumnya, khayal dengan boyfriendnya, khayal dengan girlfriendnya, khayal dengan telefonnya, khayal dengan WhatsAppnya, khayal dengan Facebooknya, khayal dengan Instagramnya, khayal dengan Telegramnya, khayal dengan YouTubenya, khayal dengan chattingnya. Itu budak Ketum. Saudara-saudara, masalah ini masalah besar ni. Okey, saya ceritakan masalah-masalah itu. Akidah lemah. Syariat ini, tuan-tuan, cara kita melakukan ibadah itu namanya syariat. Kalau bukunya dia panggil fiqh, ilmu ni fiqh. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan sekali-sekali beli buku fiqh asas, buku fiqh asas. Tingkatan 3 punya fiqh tu, beli saja. Tuan buka mula-mula bab taharah. Kalau saya tanya tuan-tuan sekarang ni, apa beza najis? Ambil najis, taharah apa najis? Najis mughallazah, najis mukhaffafah, najis mutawassitah. Berapa orang tahu? Tanya anak kita, apa dia najis mughallazah?
Penting ni, ini penting. Apa dia najis mutawassithah? Saudara, itu helaian-helaian yang pertama buku fiqh. Sebab bab yang pertama tu bab taharah, bab bersuci. Inilah tuan-tuan, minta maaf, saya minta maaf nyebut kali ini. Dan tuan-tuan dan puan, saya nak katakan, kalau anak-anak kita keadaannya begini, mak bapak pun lebih kurang begitu, apa akan terjadi? Yang pertama, anak ini menjadi anak derhaka. Anak derhaka, tuan-tuan. Berapa ramai anak-anak dalam rumah masing-masing anak derhaka. Tak nak bercakap dengan ayah, anak derhaka. Tak tegur mak, anak derhaka. Tak salam mak, anak derhaka. Tuan-tuan dan puan, makan pinggan kita, makan pinggan, mak basuh pinggan, derhaka. Mak sakit, tak ulurkan ubat. Sakit, mak pegang-pegang kepala, pegang-pegang dahi, pegang-pegang. Anak tak hulurkan Panadol, derhaka. Mak naik, tuan-tuan, mak sakit lutut pakai tongkat naik tangga rumah. Anak ada, tak sambut tangan mak, derhaka. Anak lalu depan mak dan bapak, tuan-tuan, macam lalu polis lalu, tuan-tuan, buka dada macam itu. Tak pandang mak, tak pandang ayah, derhaka. Anak yang utamakan isteri lebih daripada mak dan ayah, derhaka. Saya nak tanya, tuan-tuan, ada tak anak ni di rumah kita? Anak yang pergi makan kat luar, tuan-tuan, masuk dalam Facebook, tuan-tuan tengok makanan-makanan dia, dia makan dengan isteri, dengan anak-anak dia. Boleh katakan tiap-tiap bulan dia makan luar, makan sana, makan sini, pusing. Masuk dalam Facebook, tengok makanan, tunjuk pinggan-pinggan, tunjuk nasi, tunjuk lauk, tunjuk sotong, tunjuk ketam, tunjuk udang yang sedap-sedap makanan. Tapi habisnya tak ada secubit pun dia bawa balik untuk ibu dan ayah. Secubit pun tidak. Derhaka. Anak gaji besar, ada yang 4,000. Suami isteri kerja sampai 7,000. Tapi nak bagi mak 20 ringgit pun susah. Kadang-kadang balik kampung pinjam duit mak lagi untuk balik ke rumah ni. Derhaka. Tak telefon mak, telefon kawan satu hari 5-6 kali. Mak tak telefon, dah 3 bulan tak telefon mak. Derhaka. Ada satu perbuatan kita, perkataan kita, perkataan itu satu saja perbuatan, satu saja perkataan. Perbuatan-perkataan itu melukakan hati ibu. Waktu melukakan hati ibu, tuan-tuan, mati kita ketika itu. Tak dapat pemaafan, pengampunan daripada ibu. Pintu syurga tertutup buat mereka. Tuan-tuan baca hadis Nabi Muhammad SAW. Inilah anak kita. Tak semayang, laki teruk. Itu derhaka pada ibu bapa. Ambil derhaka pada Allah. Tak semayang. Subuh tak pernah bangun. Ibu-ibu baru-baru ni, tuan, saya buat kuliah duha. Satu masjid yang besar di Petaling Jaya. Habis kuliah duha tu, beberapa orang perempuan jumpa saya. Apa dia kata? Doktor, saya ada anak 5 orang, 3 orang ada di rumah, 2 orang di asrama penuh dan bekerja dah. Budak-budak tu bekerja dah. 3 orang ada di rumah. 13 tahun saya cuba kejut pagi bangun subuh. Sampai sekarang ni tak ada yang bangun subuh. 13 tahun saya ketuk pintu. 13 tahun. Macam mana? Saudara yang berhati sekalian, minta maaflah tuan-tuan. Saya datang ni bukan nak mencari kelemahan, kesalahan, tak ada. Saya datang ni untuk diri saya. Saya ada 8 orang anak. Tapi saya nak bagi tahu saudara, saya didik anak di tengah-tengah kota raya Kuala Lumpur. Rumah saya di Taman Tun Dr. Ismail. Dekat rumah saya, dalam 4 minit bawa kereta, depan rumah saya, ada satu shopping mall yang paling besar dalam dunia, nombor 6 dalam dunia. Shopping mall yang paling besar, nombor 6 dalam dunia. Apa nama shopping mall tu? Wan Utama namanya. Dekat rumah saya, 4 minit daripada rumah saya. Tempat-tempat minum whisky brandy. Whisky daripada Jerman ada tempatnya. Whisky daripada Norway ada tempatnya. Whisky daripada Jepun ada tempatnya. Tempat saya lah. Kelab malam tempat saya. Di situlah saya didik anak saya. Di situ saya didik anak saya. Tapi minta maaf tuan-tuan dan puan, saya bukan nak
menonjol-nonjol diri. 8 orang anak saya. Apa cara saya didik? Agama. Apa cara saya didik? Pagi-pagi pukul 5 suku saya dah ketuk pintu. Bangun, 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 bangun. Masjid, masjid, masjid. Bangun, bangun, bangun. Subuh, subuh, subuh. Bangun, bangun, bangun. Masjid, masjid, masjid. Bangun, bangun. Subuh, subuh, subuh. Saudara yang bekerja, yang sekolah, tidak boleh pergi ke sekolah, tak boleh pergi kerja, dah pakai uniform, sebelum membaca satu halaman daripada Quran, mesti baca one page Al-Quran, baru pergi kerja, baru pergi sekolah. Saya buat. Dan bila balik daripada sekolah, balik daripada tempat kerja, kalau masih dengan saya, mesti pergi masjid. Mesti. Tak ada sembahyang di rumah. Saya tak sembahyang di rumah. Saudara, kalau anak kita tuan-tuan tak bawa ke masjid, kalau anak-anak kita tuan-tuan tidak bersunat kerana mereka tak ke masjid, kalau anak-anak kita tuan-tuan tidak perintahkan mereka ke masjid, inilah jadinya tuan-tuan. Inilah jadinya. Saudara, yang kedua, Quran. Mesti baca Quran, rumah baca Quran. Saya nak tanya tuan-tuan, pertanyaan ini saya selalu tanya. Sekarang ni live tuan-tuan, Facebook pun live, TikTok pun live. Sekarang ni live tu, TikTok pun live, Facebook pun live. Tuan-tuan ya, saya nak tanya tuan-tuan, pagi tadi tuan-tuan rumah ada 3 bilik. Bilik yang pertama anak laki-laki, terdengar tak bacaan Quran selepas subuh pagi tadi daripada bilik anak laki-laki. Bilik yang kedua anak perempuan, terdengar tak bacaan Quran daripada bilik yang kedua. 2 orang anak perempuan kongsi bilik itu berdua. Bilik nombor 3, bilik tuan-tuan, bilik isteri tuan-tuan, master bedroom, terdengar tak bacaan Quran daripada master bedroom itu. Kalau jawapannya tak ada, macam mana rumah tak ada Quran? Macam mana rumah tak dibacakan Quran? Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, rumah itu adalah kubur. Tuan-tuan, hadis, rumah yang tak dibacakan Al-Quran, rumah itu adalah kubur. Jadi macam mana? Macam mana rumah kita sama dengan kubur? Macam mana rumah kita sama dengan orang yang belum mati tapi diam di kubur? Inilah tuan-tuan kena fikir. Tuan-tuan boleh baca ya. Carilah buku-buku kitab-kitab. 40 perkara akan berlaku yang baik kalau kita baca Quran. 40 perkara akan wujud dalam rumah kita yang baik-baik kalau kita baca Al-Quran. Antaranya, bila Quran dibaca, malaikat-malaikat meraihkan kita. Malaikat tak tinggalkan rumah kita. Malaikat tak tinggalkan bilik-bilik kita. Malaikat tak tinggalkan dapur kita. Malaikat tak tinggalkan ruang keluarga kita. Malaikat tak tinggalkan ruang tamu kita. Malaikat tak tinggalkan serambi kita. Malaikat tak tinggalkan gate rumah kita. Quran. Saudara, kemudian tuan-tuan, solat. Solat. Berapa orang tuan-tuan? Berapa orang? Panggil anak kita. Panggil anak kita. 3 orang masih anak di rumah. Tanggungan kita tuan-tuan. Tanggungan kita. Panggil seorang-seorang. Ayah dah bagi tahu ni kali yang ke-6 tentang solat. Subuh ni. Kamu tak bangun subuh. Kamu sekolah tidak. Kamu kerja pun tidak. Kamu diam di rumah ni. Malam tadi kamu balik sampai ke rumah pukul 1 pagi. Mak kata lapor kepada ayah. Hampir setiap malam kamu balik 1 pagi. Kemana kamu pergi? Kenapa kamu tidak ada di masjid? Kenapa tak ikut ayah? Saudara, kalau saudara senyap saja, artinya saudara meredakan anak menjadi anak derhaka dan masuk neraka. Saya sebut, kalau saudara meredakan ini berlaku, tak ada intervensi daripada saudara, tak ada nasihat daripada saudara, tak ada hukuman daripada saudara, tak ada amaran daripada saudara, saudara sebenarnya meredakan anak kita masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tak sama ahli neraka dengan ahli syurga. Ahli syurga itulah yang diberi kemenangan mutlak oleh Allah. Jadikan diri kita ahli syurga.
Jadikan anak kita jadi syurga. Jadikan anak perempuan kita ahli syurga. Jadikan anak lelaki kita jadi syurga, ahli syurga. Jadikan cucu-cucu kita ahli syurga. Jadikan seluruh cicit-cicit, cucu cicit kita, seluruh talian anak darah daging kita ini ahli syurga. Kena buat tuan-tuan. Balik tadi. Saya didik anak di Bandar Besar, Taman Tun Dr. Ismail. Alhamdulillah, minta maaf tuan-tuan dan puan. Bila saya sebut diri saya ni, teman-teman TikTok, teman-teman Facebook, saya minta maaf. Saya lapik saya cakap. Dan contoh saya bukan contoh yang terbaik. Ada teman-teman, sahabat-sahabat yang jauh lebih baik daripada saya. Tapi hanya saya nak bagikan iktibar. Apa iktibar ni? Kepada kita yang mendengar tadi. Bukan saya nak menunjuk, nak contoh-contoh tunjuk, tak ada. Bukan saya hebat sebagai ayah, tidak sama sekali. Bukan anak saya hebat, tidak sama sekali. Bukan saya nak nunjuk-nunjuk, tidak sama sekali. Tapi ini dakwah. Dakwahnya ada dua tuan-tuan prinsip dia. Basyira wa nadhira. Basyir, beri khabar gembira kepada mereka yang didakwah, mad'u kita. Nazir, beri ancaman-ancaman Allah kepada mereka yang mendengar. Apa ancaman Allah? Basyira wa nadhira. Itu prinsip dakwah. Okey. Tadi saya kata saya kejut anak-anak pagi. Dan sebelum kerja, sebelum pergi sekolah, anak-anak saya di bawah pimpinan saya mesti baca Quran. Selepas maghrib mesti baca Quran. Dan biasa-biasanya selepas isyak, sebelum tidur ada majlis taklim. Baca sepotong hadis. Baca sepotong hadis. Sebelum dia tidur, baca sepotong hadis. Tak kisah hadis apa pun. Tak kisahlah buku hadis apa pun, baca hadis. Satu potong ni cukup. Maknanya dalam 5 minit. Tak perlu ulas. Hadis tu dah cukup terang dah. Tidur. Tidur tuan-tuan dan puan, pastikan anak-anak kita tidur cara orang Islam tidur. Kena cari buku-buku amalan-amalan sunnah Nabi Muhammad. Supaya kita dapat ikut sikit-sikit. Ya? Keluar rumah ikut sunnah, pakai baju ikut sunnah, pergi tandas ikut sunnah, naik kendaraan ikut sunnah, makan ikut sunnah, minum ikut sunnah, cara berpakai ikut sunnah, melayan tetamu ikut sunnah, berjumpa mak ikut sunnah, berjumpa ayah ikut sunnah, berjumpa guru ikut sunnah. Ikut sunnah, bukan susah sangat. Tidur ikut sunnah. Pernah tuan-tuan menerangkan kepada anak-anak, minta ustaz datang, macam mana tidur? Tiap malam kita tidur. Payah tuan-tuan, tidak malam. 1 tahun 365 malam kita tidur. 365 malam kita tidur. Bayangkan, kita tidur dalam 60 tahun kita tidur. Berapa ribu tahun kita tidur. Berapa ribu hari kita tidur. Tapi kalau tidur tak ikut sunnah, tidur terkangkang begitu aja, maka tidur itu tak menjadi ibadah langsung. Sedikit pun tak jadi ibadah. Makan, berapa banyak makan. Pagi makan, tengah hari makan, tak ikut sunnah. Main ambil nasi letak mulut, ambil nasi letak mulut, letak sayur, letak ikan, kenyang, habis. Itu Cina, itu India, itu orang kafir. Sunnah. Macam mana nak ikut sunnah? Sebab itu kena ada ilmu. Sebab itu kena datang majlis-majlis ilmu. Sebab itu kena datang masjid. Sebab itu kena datang surau. Sebab itu kena jumpa imam. Sebab itu kena jumpa bilal. Sebab itu kena jumpa orang alim. Sebab itu kalau boleh keluar dakwah. Macam saya keluar dakwah. Saya kata tadi 120 hari 4 bulan. Macam mana kita bentuk, dia bentuk dalam masa 120 hari atau 40 hari, keluar 40 hari. Macam mana kita dibentuk. Tak ada tempat lain yang boleh membentuk manusia melainkan masjid. Tak ada tempat lain yang boleh membentuk manusia melainkan surau. Tak ada tempat lain yang boleh membentuk manusia melainkan ma'had-ma'had. Tak ada tempat lain yang boleh membentuk manusia melainkan ma'had tahfiz. Universiti pun tak bentuk diri kita. Mana ada universiti? Universiti ciri civilization. Dia kata ajar agama, ajar Islam civilization. Ataupun dia panggil comparative religion, perbandingan agama. Mana ada universiti mengajar kita cara ambil wuduk? Mana ada? Tak ada. Mana ada universiti mengajar kita cara kita mengangkat takbiratul ihram? Tak ada. Mana universiti mengajar kita macam mana kita rukuk? Berapa degree kita mesti rukuk, tunduk dan berapa degree? Mana ada universiti ajar kita? Mana ada universiti mengajar kita wirid? Wirid tuan-tuan, baca wirid tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya yakin setengah daripada kita dah tua-tua pun tak ada wirid. Minta maaf tuan-tuan, bukan saya tuduhkan pada tuan-tuan ni, tapi rata-rata ni yang saya kenal, yang saya tahu, tak ada. Tak tahu nak wirid pun. Tak tahu.
Saudara, doa. Kadang-kadang kawan-kawan saya tuan-tuan, orang-orang yang gaji besar, ada 40,000, 60,000, ada kawan-kawan saya gaji 60,000. Tapi tuan-tuan, satu doa pun tak hafal. Satu doa pun tak hafal. Satu doa pun tak hafal. Buka Quran tak boleh baca. Buka Quran tak boleh baca. Tak ke tuan-tuan anak kita jadi begitu? Tak ke tuan-tuan anak perempuan kita jadi begitu? Tak ke tuan-tuan anak lelaki kita jadi begitu? Saudara yang saya muliakan sekalian. Oleh itu tuan-tuan dan puan, kita mengharapkan insya-Allah lah, saya dah bentangkan isu permasalahan. Macam mana nak keluar daripada masalah? Pertama tuan-tuan, kena ada ilmu dalam rumah kita. Kena ada ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kamu hendakkan kejayaan dunia, kunci kejayaan dunia adalah ilmu. Kalau kamu hendak kejayaan akhirat, kunci kejayaan akhirat adalah ilmu. Kalau kamu hendak kedua-duanya sekali, dunia dan akhirat berjaya, kuncinya adalah ilmu. Nombor dua, ilmu ada dua. Satu ilmu duniawi, satu ilmu ukhrawi. Ilmu duniawi dah cukup lah tuan-tuan. Dah cukup dah. Ilmu dunia, ilmu berniaga dah cukup kan? Ilmu pertanian dah cukup. Ilmu menjalankan kerja di tempat kerja dengan latihan yang diberi oleh majikan kita dah cukup kan? Ilmu apa pun, menanam bunga, perempuan ilmu menanam bunga dah cukup. Ilmu masak-memasak di dapur dah cukup. Tapi satu ilmu yang masih gersang, satu ilmu tuan-tuan yang tandus, ilmu agama. Ilmu agama, saudara, ilmu fardu ain, ilmu fardu ain, tandus. Ilmu fardu kifayah, ilmu akidah, ilmu syariah, ilmu akhlak. Berapa orang daripada kita dah buka buku Ihya Ulumuddin, Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali rahimahullah? Itulah punca ilmu akhlak. Itulah akhlak. Kitab Ihya Ulumuddin ini tuan-tuan sudah diterjemah kepada semua bahasa dalam dunia. Semua bahasa, hampir semua bahasa. Dia mengajar kita akhlak. Akhlak dengan Allah, akhlak dengan Rasul, akhlak dengan mak, akhlak dengan ayah, akhlak dengan jiran, akhlak di masjid, akhlak di kedai, akhlak di pasar, akhlak membeli, akhlak menjual. Itu dia. Saudara. Sebab itu saudara, yang keempat, yang ketiga. Dan tiga, selepas ilmu tadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah apa yang nak dilakukan untuk anak-anak kita? Ayah terutamanya dan mak nombor dua mesti memainkan peranan menggunakan kuasa kepimpinannya. Tuan-tuan pemimpin, tuan-tuan pemimpin. Setiap orang tuan-tuan ada pemimpin, setiap pemimpin akan ditanyakan kepimpinannya. Setiap orang adalah pemimpin. Dan tuan-tuan akan ditanyakan kepimpinan tuan-tuan dalam rumah tuan-tuan. Macam mana kau pimpin isteri kau? Macam mana kau pimpin anak laki-laki kau? Macam mana kau pimpin anak perempuan kau? Adakah kau tunjuk contoh memimpin? Perkataan kau tunjukkan contoh tak? Perbuatan kau tunjukkan contoh tak? Dengan mak dia, dengan isteri kau tunjukkan contoh tak? Dengan mak kau sendiri, nenek dia kau tunjukkan contoh tak? Dengan datuk kau yang kau tunjukkan contoh tak? Maknanya tuan-tuan, you have got to exercise, you as a leader, you got to exercise your leadership capability. Kena exercise, kena buat. Ada masanya basyir, ada masanya kita dengan khabar gembira, dengan penuh sopan santun menegurnya. Ada kalanya nazir, bagi amaran kepada kita, bagi amaran pada anak-anak ini. Saya kadang-kadang sampai peringkat bagi amaran pada anak, mencili saya tunjuk ni, bagi amaran. Saudara, tapi kalau ayah tak mainkan peranan,
Ayah pun tak nak memainkan peranan. Ayah pun tak minat nak memainkan peranan. Anak kita, tuan-tuan, minta maaf, tuan-tuan, anak kita will become drifters. Drifters maknanya anak-anak yang air pasang ikut air pasang, air surung ikut air surung, ikut air surung. Tak ada pegangan anak kita, terutama pegangan agama. Bahaya kalau anak tidak ada pegangan agama. Bahaya kalau ibu bapa tak ada pegangan agama. Bahaya kalau keluarga tidak ada pegangan agama. Nombor 4 nanti tuan-tuan malam ini juga jelaskan kepada anak-anak. Apa dia? Matlamat keluarga yang kita bentuk sekarang ni. Apa dia matlamat keluarga? Tuan-tuan dah kahwin 30 tahun, isteri kita tahu tak apa dia matlamat keluarga kita ni? Isteri kita tahu, kita tahu. Anak kita tahu, kita tahu apa matlamat keluarga kita ni. Tuan-tuan berniaga, matlamatnya keuntungan. Tuan-tuan berniaga, matlamatnya ialah barangan yang dijual hari ni habis, besok dapat lagi supply baru kita jual. Tuan-tuan berniaga, kita tengok kos, jangan kos melebihi daripada kos, melebihi dari segi pendapatan. Itu rugi. Itu berniaga. Tapi saudara-saudara, saya nak bagi tahu tentang anak-anak, tentang keluarga kita, tentang perempuan, insya-Allah lah. Tuan-tuan buat perkiraan sebenarnya. Perkiraan tentang anak-anak, tentang isteri-isteri kita ni, tentang kita sebagai suami, kita sebagai ibu dan ayah. Yang saya katakan tadi, menggunakan kuasa veto kita. Ada kalanya kena menggunakan kuasa veto. Kuasa veto. Ayah pegang kuasa veto. Bagi tahu anak. Ayah kata tidak, tidak. Bagi tahu gitu. Saudara, saya buat untuk anak saya. Saya dengan anak-anak macam bapa saya dengan saya. Bapa saya Haji Ali Haji Omar, guru agama, guru Quran dan imam masjid. Mak saya guru Quran. Bapa saya, tuan-tuan, ya, hal mengenai agama, terutamanya salat, terutama semayang ke masjid, semayang dan masjid, ayah saya tak ada kompromis. Tak ada kompromis langsung. Tapi bab-bab lain, ayah saya sangat-sangat prihatin. Kenapa bagi tahu? Bab salat, bab masjid, bab Quran. Bab salat, bab masjid, bab Quran, ayah saya singa. Singa, tuan-tuan. Ayah saya, he behave like a lion. Tapi bab-bab makan, minum, berjalan, duduk sama, bercerita, ayah saya lebih daripada arnab. Lebih daripada arnab, tuan-tuan. Kasihnya kepada anak, sayangnya kepada anak, cintanya kepada anak. Rasa saya tidak ada bandingan cinta ayah saya kepada saya. Tapi hal mengenai salat, masjid dan Quran, no compromise, no compromise, no negotiation, unnegotiable, not negotiable. Buat, tuan-tuan, buat begitu. Jadi saya ikut ayah saya. Saya buat pada anak-anak saya. Saya 8 adik-beradik, saya pun 8 orang anak. Saya buat macam itu. Alhamdulillah. Anak saya hampir semuanya berjaya lah. Profesional belaka, tuan-tuan. Tapi Quran, rumah saya, minta maaf, tuan-tuan, rumah saya anak ramai 8. Rumah saya besar lah. Macam nak 8 kat Taman Tun Dr. Ismail. Bilik yang pertama, mesti pagi-pagi kita dengar bacaan Quran. Bilik nombor 2 dengar bacaan Quran. Nombor 3 dengar bacaan Quran. Nombor 4 dengar bacaan Quran. Bilik nombor 5, ada 7 bilik. Bilik 7 dengar bacaan Al-Quran. Bilik saya dengar bacaan Al-Quran. Saya mewajibkan diri saya, tuan-tuan, ya, dalam keadaan biasa, satu hari 1 juzuk. Saya hari ini dah 1,5 juzuk saya baca. Mungkin selepas ini setengah juzuk lagi, 2 juzuk. Satu hari 2 juzuk, tuan-tuan. Minta maaf saya sebut ni. Itu saya. Ada orang, tuan-tuan, dah 20 tahun, satu muka surat pun tak baca. Masya Allah. Saya wajibkan diri saya satu hari minimum 1 juzuk. Dan biasanya saya boleh buat 2 juzuk satu hari. Maknanya dalam hari yang ke-20 atau hari yang ke-30 khatam Quran. Maknanya 1 tahun paling tidaknya 14 kali atau 15 kali khatam Quran. 1 tahun. Ramadan kadang-kadang saya boleh buat sampai 3 juzuk. 3 kali khatam dalam bulan Ramadan, atau 2 kali khatam dalam bulan Ramadan. Minta maaf, tuan-tuan, saya sebut ni sebab bulan Ramadan biasanya saya keluar dakwah. Bila keluar dakwah,
Tuan-tuan yang lain tak ada. Kita masjid, Quran, solat, tahajud, nangis di depan Allah. Itu dia. Itu yang saya buat. Satu lagi tuan-tuan dan puan, yang keenam ya. Kita tunjuk contoh pada anak. Tunjuk contoh kepada anak. Orang telefon, ayah ke mana? Ayah pergi dakwah ke Kemaman. Kan lain. Ayah ke mana? Ayah macam tidur lagi lah. Lain. Ayah ke mana? Ayah mengajar. Dia mengajar sikit buat motivasi kepada pelajar-pelajar. Kan lain. Ayah ke mana? Ayah ada orang datang dan minta nasihat. Ayah dekat bilik sana sedang bagi nasihat kepada orang datang untuk dapatkan nasihat. Kan lain. Jadi begitulah saudara. Hidup kita ni. Yang ketujuh, yang akhirnya tuan-tuan. Saya haraplah tuan-tuan ni, untuk anak-anak ni. Tuan-tuan bila mati, bila sakit nanti tuan-tuan. Macam-macam sakit kita ni. Ada sakit yang tak semena-mena kita sakit. Memang sakit kadang-kadang Allah tak bagi tahu kita bila sakit. Stroke, bila-bila boleh jadi stroke. Heart attack, bila-bila boleh jadi heart attack. Mati, bila-bila boleh mati. Jadi saya nak cadangkan tuan-tuan ni, kena banyak ingat mati. Bagi tahu anak, walau kau muda kau akan mati. Bagi tahu isteri, walau kau dah dewasa kau mesti akan mati. Bagi tahu diri kita, kita akan mati. Afdalul zikr az-zikrul maut. Zikir yang paling baik ialah mengingati mati. Saudara-saudara, bila kita ingat mati, saya datang ke ni pasal saya ingat mati. Saya bersyarah ni pasal saya ingat mati. Saya harap tuan-tuan, saya bersyarah pada malam ini, syarahan saya kalau-kalaulah syarahan saya pada malam ini, kalau yang lepas-lepas dalam hidup saya tak ada ibadat yang diterima oleh Allah, syarahan malam ini mungkin inilah ibadat yang diterima oleh Allah, menjadi asbab terbukanya pintu syurga buat saya. Itu sebab saya datang. Bukan saya datang nak makan di Kuala Kemaman, bukan. Bukan nak makan sata di Kuala Kemaman tu, bukan. Bukan nak makan cendol di Kuala Kemaman tu, bukan. Saya datang berdakwah. Saya datang untuk menghapuskan dosa. Saya datang ke masjid. Kaki kanan yang dilangkah 20 juta dosa akan jatuh. Kaki kiri melangkah 20 maksiat, 20 dosa akan jatuh. Itu. Jadi saudara yang berhati sekalian ni, kita haraplah tuan-tuan dan puan, anak-anak kita ni, tuan-tuan akan menangis nanti. Besok tuan-tuan tua, besok tuan-tuan sakit. Tuan-tuan sakit. Anak kita buat tak peduli tuan-tuan. Anak kita lagi tuan-tuan sakit duduk hospital 3 minggu sampai mati 3 minggu. Anak tak peduli. Datang sekali-sekali begitu saja. Datang berdiri depan kita tuan-tuan 10 minit, isteri dia cuit pintu kat belakang, isteri cuit belakang, isteri cuit belakang. Apa dia? Jom balik. Begitulah. Tak tanya ayah dah makan ke? Tak tanya, tengok dia punya rekod daripada nurse, tak tanya nurse macam mana ayah saya sekarang ni, macam mana dia punya suhu ayah saya sekarang ni, macam mana penyakit ayah saya sekarang ni. Jumpa doktor sebelah tu, macam mana doktor ayah saya. Tak ada. Atau satu pertanyaan yang jarang-jarang saya tengok berlaku di hospital. Saya masuk hospital berapa kali dah. Kok anak datang, ayah dah asar ke belum? Okay, nanti saya tayamum tuan. Berapa orang anak boleh tayamumkan kita? Berapa orang anak yang tahu tayamum? Kadang-kadang saya tengok tuan-tuan, orang nak mati ni. Tak mati dah, penyakit nak mati ni. Tengok TV lagi tuan-tuan dan puan, tengok TV. Masing-masing ada bilik. Satu bilik satu malam dekat RM320. Tengok TV. Lagi 3 hari nak mati, tengok TV lagi ni. Inilah perkara ni. Anak tak kisah. Anak tak kisah. Nak sembahyangkan ke, nak ingat sembahyang ke, nak ingat zikir ke, nak ingat baca Quran ke. Tak ada. Matilah dalam begitu. Kalau mati tuan-tuan, yang merawatnya Cina, yang merawatnya doktor India, yang merawatnya doktor Bengali. Matilah dia. Tak ada siapa nak mengajar dia mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak siapa nak mentalqinkan dia. Tuan-tuan akan mati begitulah nanti. Kalau tuan-tuan ada anak yang tak datang masjid, anak yang tak baca Quran, anak yang tak sembahyang subuh, anak yang tak sembahyang,
Anak yang derhaka kepada Allah, derhaka kepada Rasul, derhaka kepada mak. Itulah yang kita akhirnya tuan-tuan mati. Saudara, mati anak Adam, tak ada satu benda dalam dunia ni yang mengikuti dia dalam kubur. Tak ada satu. Tak ada satu. Keretanya tak ikut dia, rumahnya tak ikut dia, pangkatnya tak ikut dia, gajinya tak ikut dia, banknya tak ikut dia. Tak ada. Yang bersama dengan dia nanti 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Ketiga, tuan-tuan pun tahu ni, doa anak yang soleh, anak yang solehah. Balik ni satu pertanyaan kepada anak-anak. Anak 3 orang kat rumah tadi. Ayah sebelum tidur ni, ayah nak dengar daripada engkau. Mama nak dengar daripada engkau. Cuba baca doa ayah dan mama yang akan pergi bertemu dengan Allah, berada di alam barzah. Macam mana bunyi doanya? Macam mana bunyi doanya? Yakin saya 3 orang tak tahu macam mana doa nak mendoakan ibu ayah. Ayah yang sudah meninggal, mak yang sudah meninggal di alam barzah. Saudara, tragedi lah saudara. Ini tragedi. Minta maaf. Siapa lagi nak mendoakan kita? Ulama menulis, tentang saya baca urusan daripada hadis, ulama menulis hari Khamis, petang Khamis malam Jumaat, roh-roh yang ada di alam barzah ni akan dibangunkan semula dalam bentuk manusianya, dalam bentuk manusia asal. Roh itu petang-petang sebelum maghrib akan menghadap Allah, tuan-tuan, akan menghadap kiblat, tangan angkat ke langit macam itu, sambil menangis. Di mana doa anakku wahai Allah? 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 Aku dah mati 13 tahun, tak ada doa anakku wahai Allah. Saudara, anak yang mana nak berdoa? Berapa orang yang boleh baca Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira? Itu doanya. Tanya anak kita berapa orang yang boleh baca. Inilah tuan-tuan, kita harapkan insyaAllah majlis pada malam ini Allah memberikan kita taufik dan hidayah. Jam saya dah pukul 8.45, saya janjikan tadi tuan-tuan, insyaAllah harap-harap bagus untuk saya, harap bagus untuk tuan-tuan. Sekali lagi saya nak ingatkan, saya tidak mengatakan tuan-tuan tidak melakukan apa yang saya sebut. Tidak. Saya tak tujukan khas ceramah saya ini kepada tuan-tuan. Tidak. Saya tidak akan kata orang hanya mengatakan kelemahan tuan-tuan. Tidak. Ini adalah seluruhnya selama 45 tahun saya berdakwah. Inilah yang saya dapati. Ke Johor saya dapati yang sama, ke Kelantan dapati yang sama, ke Penang dapati yang sama, ke Sarawak yang sama. Sebab itu tuan-tuan, malam ni saya membentangkannya. Apa perasaan saya, apa fikiran saya, khusus tentang anak-anak, perangai anak-anak, keadaan anak-anak, macam mana anak-anak dalam satu rumah tangga di mana ayah dan ibu kurang memainkan peranan untuk membentuk anak-anak menjadi muslim-muslim yang baik, orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang beramal soleh di kalangan anak-anak kita. Tuan-tuan puan, di luar nanti, di luar ni pintu yang dekat dengan tandas ni, laki-laki ni, tuan-tuan cuba dapatkan brosur ni. Satu brosur ni tuan-tuan dan puan, nama dia sumbangan wakaf tunai untuk kompleks Anjung Husnul Khatimah. Saya sedang membangunkan Anjung Husnul Khatimah bersama dengan Majlis Agama Islam Pahang, Wakaf Pahang. Tanah 7 ekar, tanah yang diwakaf. 7 ekar tanah diwakaf di Kampung Lebu, Mukim Mempaga, Bentong, Pahang, Darul Makmur. Di situ kita nak bangunkan satu bangunan yang agak besar, tuan-tuan dan puan. Keseluruhannya memakan belanja 27 juta ringgit. Ada 3 fasa. Fasa yang pertama 13 juta ringgit. Ada masjid 3. Masjid berharga 4 juta ringgit harga masjid akan dibangunkan. Tempat ini untuk apa tuan-tuan? Untuk mendidik manusia supaya mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah tempatnya. Besok 70% daripada 350 orang. Tiap-tiap hari ada 350 orang. 70% orang Malaysia, 30% daripada Singapura, Brunei, Selatan Thailand dan Indonesia. Datang kemari tuan-tuan khusus mengikuti program. Ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang 10 tahun. Apa programnya? Mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ada dalam dunia program ni, tak ada di Malaysia. Tak ada.
Tak ada satu program tuan-tuan datang dekat situ, ikut kursus, nama kursusnya mati mengucap la ilaha illallah. Tak ada, tak ada. Inilah tempatnya. Inilah kompleksnya. Jadi kita nak bangun, seluruh pembangunan ini dibangunkan secara wakaf, bukan keuntungan. Kita buat bukan untuk keuntungan, bukan meraih keuntungan, bukan meraih keuntungan kewangan, tak ada. Bahan-bahannya wakaf, bangunannya diwakaf, tanahnya diwakaf, sistemnya wakaf. Tuan-tuan dapatkan ini. Saya harap tuan-tuan ni sumbangan wakaf tunai. Tuan-tuan sumbang. Kalau tuan-tuan nak sumbang pun tak sumbang pun tak apa, tak sumbang pun tak apa. Saya harapkan tuan-tuan doakan supaya program ini dapat berjalan dan dapat dilaksanakan. Sekarang ni kalau tuan-tuan lalu, kalau tuan-tuan daripada Kuala Lumpur lalu Bentong tu, tuan-tuan lalu Bentong tu, tuan-tuan nak pergi Kelantan, nak pergi Kelantan, tuan-tuan orang Kelantan, nak pergi Gua Musang, tuan-tuan mesti lalu tanah ini. Tanah ini tepi jalan, tuan-tuan, 7 ekar tepi jalan. Sekarang sedang buat kerja tanah, dah ada holding dibuat. Bulan 12 atau bulan 1 akan datang ni, insya-Allah kita akan buat ground breaking, pecah tanah akan dibuat. InsyaAllah tuan-tuan. Saya minta tuan-tuan, kita ada tabung-tabung derma kita dekat sana, derma lah. Tuan-tuan boleh derma supaya tuan-tuan sama-sama. Ini bukan projek Dr. Hassan Ali, bukan projek Yayasan Hassan Ali, tapi inilah projek umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakaf, secara wakaf. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah tuan-tuan baca ni. Tuan-tuan baca, tuan-tuan kita ada QR code ini. Kalau tuan-tuan nak tahu cerita lanjutnya, tuan-tuan buat QR code, tuan-tuan akan dapat pergi kepada website dia. Kalau nak derma, tuan-tuan dapat ni QR code untuk derma. Kat sini tuan-tuan dapat, tuan-tuan scan, tuan-tuan boleh imbas, tuan-tuan imbas ke dulu. Ini dapatkan ni. Kemudian tuan-tuan dapat nombor 2 buku. Tuan Imam Fawaz dan Baihaqi Bilal. Saya dah tulis 40 buah buku tuan-tuan. Saya dah tulis 40 buah buku. Buku terakhir saya ada 3 ni. Ini buku terakhir ada 3. Dan buku ini tuan-tuan dan puan saya dah bawa keliling Malaysia ni dan saya dah kutip 2.6 juta ringgit buku ni. Sebahagian daripada kutipan itu masuk dalam tabung Anjung Husnul Khatimah. Kita masuk dalam tabung Anjung Husnul Khatimah. Dan dalam kutipan saya ini, sikit usaha yang saya buat ini, maka kita buat kerja-kerja awal sudah dibuat, kerja tanah sedang dibuat sekarang tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi bukunya, antara buku yang terakhir 3 buku ni, tajuk yang pertama ni Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Bacalah tuan-tuan. Tuan-tuan kalau baca ni, insya-Allah teman-teman yang dah baca dalam 2 tahun ni tuan-tuan, semuanya mengatakan inilah buku yang menerangkan seterang-terangnya macam mana aku nak mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa amalan pagi, apa amalan tengah hari, apa amalan petang, apa amalan malam, apa zikirnya, apa macam mana Al-Quran, apa peranan Al-Quran untuk membentuk manusia yang akan mati dalam husnul khatimah, apa peranan isteri, apa peranan anak-anak, apa peranan suami, apa peranan sahabat-sahabat kita, apa peranan masjid, apa peranan surau, semuanya terkandung dalam buku ini tuan-tuan. Untuk mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Buku yang kedua, anak-anak. Nama buku ni Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Tuan-tuan, saya tulis buku ni. Saya nak anak saya, anak tuan-tuan menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Buku ni ada satu ruang chapter dia, satu bahagian ni, cerita anak-anak derhaka. Tuan-tuan bacakan satu malam satu muka, satu malam satu muka, satu malam satu muka, tiap-tiap malam sebelum kita tidur. InsyaAllah habis buku ni, anak tuan-tuan akan berubah, perangainya akan berubah, fikirnya akan berubah, tindakannya akan berubah, perbuatannya akan berubah. Dengan sokongan daripada mak dan ayah, perubahan itu lebih lancar lagi berlaku. Jadikan anak yang saleh, anak yang soleh. Sampai ke peringkat tuan-tuan sakit nanti, tuan-tuan tidak berupaya mengurus diri, pergi bilik air, tuan-tuan yang berak, tuan-tuan buat imsak. Anak inilah yang membasuh dubur tuan-tuan dan puan-puan. Anak inilah yang membersihkan tahi-tahi itu, najis-najis tuan-tuan dan puan-puan. Memang najis-najis itu bau busuk, tapi bagi anak yang salih, anak yang salihah, najis itu Allah takdirkan wangi dihidup oleh anak-anak. Dan besok dia kata tuan-tuan, dia cakap dengan mak dan ayah, besok ayah saya lagi akan buat, saya akan khidmati, saya basuh lagi, saya yang basuh, saya yang cuci, saya yang cuci, saya yang cuci. Besok bila ayah mati, mak mati, nak mati,
Sayalah yang mentalkinkan mak, sayalah yang mentalkinkan ayah. Besok bila ayah dah mati dikuburkan, saya yang meletakkan ayah ke liang lahat, saya yang menyendingkan ayah menghadap kiblat, dan sayalah yang memandikan, sayalah yang mengkafankan, sayalah yang mengimamkan salat jenazah. Afdal bagi saya mengimamkan salat jenazah. Ini buku ni tuan. Buku yang ketiga, tajuknya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Saudara, saya tulis buku ni untuk anak saya, untuk isteri saya, untuk orang kemaman, untuk anak orang kemaman, untuk orang geliga, untuk anak orang geliga. Kita hendak anak-anak kita sedar siapa dirinya, sedar ke mana jalannya, sedar kepada apa akhirnya. Kita nak anak perempuan kita, isteri kita terutamanya, menjadi ahli syurga, menjadi bidadari syurga. Bukan itu, ahli syurga, bidadari syurga masih rendah lagi. Isteri tuan-tuan, anak perempuan tuan-tuan akan jadi ketua bidadari syurga. Dalamnya penuh tuan-tuan dan puan. Di hujungnya nanti ada cadangan-cadangan khusus, ada 24 cadangan macam mana nak jadi ketua bidadari syurga. Dia baca buku ni tuan-tuan, dia baca dengan sokongan tuan-tuan sebagai suami, sokongan ahli-ahli keluarga. Saya yakin anak yang baca, isteri yang baca, tuan-tuan, yang tak tutup aurat akan tetap tutup aurat, yang pakai baju ketat-ketat akan baju-baju yang longgar. Tuan-tuan, yang suka keluar rumah tak bagi tahu suami, dia tidak akan keluar rumah kalau suami tidak mengizinkan. Yang suka melepak-lepak, dia tidak akan melepak-lepak lagi. Dan yang jarang menuntut ilmu, ini dia akan cari ilmu pasal dia nak jadi wanita ahli syurga, dia nak jadi isteriku ketua bidadari syurga. Jadi tuan-tuan dapatkan ini senang je tuan-tuan boleh dapatkan sama ada tuan-tuan QR code, pakai QR code tuan-tuan ataupun tuan-tuan buat online dan sebagainya. InsyaAllah di sana tuan-tuan pintu menghadap kepada tandas di sana. Pintu sana tidak, pintu sana tidak, pintu yang ini tuan-tuan. Bolehlah dapatkan insyaAllah. Ada teman-teman saya, sahabat-sahabat saya di sana insyaAllah. Dan satu lagi tuan-tuan, ada kad. Ini kad saya, dapatkan kad ini. Kad ini tuan-tuan dan puan insyaAllah, di belakang kad ini ada 6 media sosial. Ada Facebook, ada Instagram, ada Telegram tuan-tuan, ada macam-macam ni. Saya akan berdakwah online. Yang ini offline, face to face. Tapi sudah 4 tahun saya bersyarah secara online, free tuan-tuan. Minta anak kita tengok ceramah-ceramah saya, kuliah-kuliah saya online. Sama ada Facebook, sama ada TikTok, sama ada Telegram, sama ada Instagram, sama ada YouTube, semuanya dalam ni tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan buat, perempuan buat screenshot, ambil gambar ni, ambil gambar, sebar kepada adik abang, kakak, anak adik abang, sahabat-sahabat kita. Inilah dakwah. Tuan-tuan sambung dakwah saya. Tuan-tuan sebahagian daripada mata rantai dakwah. Tuan-tuan terlibat dalam dakwah. Inilah manusia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong tuan-tuan. Free, percuma. Dia menuntun ni tak dia bayar 1 sen pun. Menonton Facebook tak bayar 1 sen. Menonton TikTok tak bayar 1 sen. Menonton Instagram tak bayar 1 sen. Menonton YouTube tak bayar 1 sen. Inilah tuan-tuan. Ini usaha saya. Selain daripada bersyarah masjid ke masjid, surau ke surau macam ini, saya bersyarah mengenai online tuan-tuan dan puan insyaAllah. Dapatkan ni. Kat luar nanti dapatkan ni. Screenshot, ambil gambar. Sebarkan insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan cukup setakat itu. Terima kasih kepada pihak masjid. Terima kasih kepada pengurusi masjid. Terima kasih kepada ahli kuasa. Terima kasih kepada Imam Fawaz. Terima kasih kepada Bilal Baihaqi. Terima kasih kepada teman-teman sahabat-sahabat. Terima kasih kepada semua. Dan doa saya itu, umur saya 76 tahun. Kawan-kawan saya yang sama berdakwah, Harun Din sudah pun meninggal, Hasan Din sudah pun meninggal, Ismail Kamus sudah pun meninggal, Tuan-tuan Datuk Hashim Yahya sudah pun meninggal. Ada seorang manusia lagi yang saya sangat-sangat hormati, sangat-sangat hormati dia. Nama dia Datuk Ishaq Bahru, iaitu bekas mantan mufti kerajaan Islam yang pun sudah meninggal. Yang hidup dalam Forum Perdana Islam yang masih hidup, Hasan Ali. Kalau tuan-tuan dengar, Hasan Ali pun sudah meninggal, dipanggil oleh Allah, sedekahkanlah sepotong Fatihah buat dia agar dia damai di alam barzah nanti tuan-tuan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan cukup setakat itu. Terima kasih sekali lagi bagi pihak isteri saya bersama dengan saya tuan malam ini.
dan 2 orang teman saya yang datang daripada Kuala Lumpur. Besok pagi pukul 9.30 saya ada kuliah duha di Masjid Lama Kampung Bagu, Kertih. Jadi selepas itu saya akan pulang ke Kuala Lumpur, dan untuk persiapan besok minggu depan kita akan pergi ke Jengke Pusat dengan Maran. Selepas itu minggu berikutnya ke Alustar, minggu berikutnya ke Temerloh, dan minggu berikutnya ke Pulau Pinang, tuan-tuan. Minggu akhir tu ke Pulau Pinang. InsyaAllah itulah tuan-tuan ya, gambaran schedule ataupun bulanan setiap hari apa yang saya lakukan untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan doakanlah saya sihat, saya selamat, supaya saya dapat terus berbakti untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.